Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran muamalat. Sebelum memulakan pelajaran, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu memberitahu kepada murid apa dia tajuk pelajaran pada hari ini, cikgu mahu murid meneka daripada gambar ini. Apakah yang dipaparkan dalam gambar itu? Ianya adalah proses jual beli, seperti yang murid sudah pernah belajar sebelum ini mengenai dengan jual beli. Dan apa kaitannya dengan tajuk pelajaran pada hari ini? Iaitu lafaz yang dibuat oleh orang yang menjual dan orang yang membeli. Ianya dipanggil ijab dan kabul. Maka tajuk pelajaran pada hari ini ialah ijab dan kabul. Sebelum meneruskan pembelajaran, perkara paling penting cikgu mahu murid-murid tahu adalah objektif. Objektif artinya tujuan kamu belajar tajuk ijab dan kabul ini. Cikgu mahu di akhir pembelajaran sekarang, murid-murid dapat menganalisis perkara mengenai ijab dan kabul satu persatu dengan baik. Cikgu mahu murid-murid sekarang menganalisis, itu mencari tahu perkara mengenai ijab dan kabul ini yang berkaitan dengan pelajaran ini satu persatu dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba nanti kamu belajar, tajuk pelajaran akan datang. Maka ini kamu tahu cara jual beli itu adalah halal. Allah telah menghalalkan cara jual beli, iaitu bertukar sesama penjual dan pembeli, duit dengan barang. Ijab. Ijab ialah memberi tawaran supaya diterima sesuatu. Ia memberi tawaran supaya diterima sesuatu. Atau kita dipanggil ijab. Maksud ijab dalam hukum jual beli ialah tawaran menjual sesuatu kepada pembeli dengan harga yang tertentu. Tawaran menjual sesuatu kepada pembeli dengan harga yang tertentu. Ijab ini boleh dilakukan oleh si penjual, boleh juga dilakukan oleh si pembeli. Ia menawarkan, macam si penjual, aku jual buah ini dengan harga 1 kilo RM3. Itu ijab. Ataupun kalau ijab itu daripada si pembeli yang dulu berkata, aku beli buah kurma ini dengan harga 1 kilo RM3. Macam itu. Itu kita dipanggil ijab. Seterusnya, qabul. Qabul ialah menerima. Maksud qabul dalam hukum jual beli ialah penerimaan kepada tawaran. Maksud qabul penerimaan kepada tawaran. Sama juga, qabul sama ada ia dari penjual atau pembeli, iaitu ia bersetuju, menerima, bersetuju. Contoh kalau dari penjual, aku jual buah ini dengan harga 1 kilo RM3. Macam yang contoh dalam gambar itu. Kalau dari si pembeli, aku beli
minuman ini dengan harga RM1. Macam tu. Kira itu adalah persetujuan, menerima. Itu kita dipanggil qabul. Seterusnya, ijab qabul. Ijab qabul ialah tawaran dan penerimaan. Dalam hukum jual beli, ucapan pertama sama ada dari si penjual atau dari si pembeli dikatakan ijab. Dan ucapan yang kedua yang menandakan persetujuan adalah dikatakan qabul. Macam yang cikgu bagi tahu tadi, ucapan pertama ia boleh daripada si penjual, ia boleh daripada si pembeli. Itu kita panggil ijab. Ia dulu berkata ataupun menawarkan. Setelah itu persetujuan. Persetujuan menandakan itu adalah qabul. Sama ada ia daripada si penjual atau pembeli. Dipanggil qabul. Ijab tidak disyaratkan terlebih dahulu sebelum diucapkan qabul. Bahkan sah jika qabul itu didahulukan daripada ijab. Ijab tidak disyaratkan terlebih dahulu sebelum diucapkan qabul. Bahkan sah jika qabul didahulukan daripada ijab. Contohnya seperti kata pembeli, engkau jual kepadaku barang ini dengan harga RM1. Maka kata penjual, aku jual kepadamu. Yang penting sesama penjual dan pembeli itu ada persetujuan. Macam yang sebelum ini sudah murid-murid belajar, tidak ada paksaan. Itu termasuk dalam syarat sah penjual dan pembeli. Yang penting ada persetujuan. Itu adalah mengenai ijab dan qabul. Sekian, sampai di sana sahaja penerangan cikgu mengenai dengan ijab dan qabul dalam jual beli. Jangan lupa objektif pada harian ini iaitu murid-murid dapat menganalisis perkara mengenai ijab dan qabul satu persatu dengan baik. Selepas ini ikuti aktiviti cikgu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.